Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Cikgu Amizan dari SMK Syed Hassan, Sekolah Sukan Negeri. Saya Cikgu Sains dan Biologi anda. Ingat, nak jadi hebat, mesti semangat. Jangan lupa subscribe. Kita akan masuk satu topik yang hujung-hujung, iaitu cerita tentang pembiakan, juga tentang kemandulan dan pencegahan kehamilan. Semua orang mesti tahu dah apa itu mandul. Biasa dengar ada perkataan mandul. Macam mana perkataan mandul? Pernah dengar tapi tak tahu. Bukan tak, saya rasa bukan tak tahu Ada seperti random. tak tahu dia punya, nak kata kalau orang tanya apa mandul tu, tak boleh mengandung, tak ada anak, kita boleh tahu, bagi tahu macam tu je lah. Macam orang kata hang bela kucing kucing hang tu kerja duk beranak, hang pergi bagi mandul buang lah. Mandul tu maksudnya nak bagi tak boleh beranak. So kemandulan sini bermaksud pasangan suami isteri tu, sama ada bini ataupun suami dia, tidak dapat menghasilkan anak. Pasangan tu tidak ada anak lah. Bila tak dapat menghasilkan anak, masalah dia mungkin pada lelaki ataupun mungkin pada perempuan. Jadi tak boleh nak salahkan siapa-siapa, kena cek siapa salah. Jadi kemungkinan lelaki boleh mandul, perempuan boleh mandul. Jadi kalau si lelaki tu mandul, perempuan tu tak mandul, bini dia tak mandul, jadi tak dapat anak juga. Jadi bini dia mandul, suami dia tak mandul, pun tak dapat anak juga. Jadi kena cek betul-betul. Okay, dan bila kita dah kenal pasti apa masalah yang menyebabkan mandul, sama ada lelaki ataupun perempuan, jadi bolehlah doktor syorkan cara-cara untuk mengatasi kemandulan tersebut. Barulah boleh dapat anak. Kadang-kadang ada pasangan tu kahwin lama tak dapat anak. Orang kalau kahwin ni dia memang nak anak lah. Okay. Macam kalau kamu tahu Datuk Siti Nurhaliza. Siapa tak kenal Datuk Siti Nurhaliza? Kenal tak? Kenal. Jadi dia dah kahwin lama tapi dia dapat anak. Alhamdulillah, lama juga dia tunggu. Ramai lah. Kawan-kawan saya pun ramai yang kahwin sampai 10 tahun baru dapat anak. Ada kahwin start setahun, 2 pun dah dapat anak. Jadi rezeki orang berbeza. Jadi kita tak boleh kata mandul tu maksudnya terus mandul, terus tak dapat anak. Jadi kena kenal pasti apa masalah dia, lelaki ke perempuan. Dan kenal pasti masalah, boleh dapat rawatan dengan segera. So dalam bab ni kita akan tengok kemandulan, cara-cara nak mengatasi dia. Lepas tu ada juga kita akan tengok cara nak mencegah kehamilan. Ada juga setengah pasangan dia tak mau hamil, tak mau mengandung. Pasal apa? Mungkin faktor kesihatan. Doktor kata jangan hamil dah. Kalau hamil ni mungkin menyebabkan awak boleh kematian, boleh menyebabkan kerosakan pada organ pembiakan awak. Jadi dia kena cegah hamil. Mungkin juga anak dah ramai, satu rumah anak dah 10 orang. Okay, kerja makan minum, belajar malas. Kelas online haram, tak mau masuk. Kerja lena je. Jadi doktor kata cukuplah tak payah anak ramai-ramai. Jadi nak mencegah kehamilan. Jadi benda pun kita akan belajar. Dan yang seterusnya, pemeriksaan kesihatan bila ada masalah sistem pembiakan. Kadang-kadang sistem pembiakan kita ada masalah. Mungkin ada kurak, mungkin ada kulat, mungkin ada kegatalan, mungkin kencing sakit ke. Ada masalah-masalah yang kita kena tahu. Okay, tak boleh dibiarkan lah. Okay, dan penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan. Bila dah boleh tahu, tak boleh buat supaya tak hamil, kadang-kadang orang dia salah guna. Okay, salah guna tu maksudnya boleh dapat anak yang di luar nikah. Contoh macam itulah. Jadi kaedah pencegahan kehamilan ni kalau disalahgunakan boleh membawa kepada masalah dalam masyarakat. Nanti kita akan belajar di dalam ni nanti. Sekarang ni dah tahu masalah mandul, dia tak boleh melahirkan anak. Yang lebih tepat sebenarnya tidak boleh menghasilkan zuriat. Okay, melahirkan anak ni bagi saya tak berapa tepat lah. Sebab ada orang mengandung. Okay. Kemandulan ni maksudnya tak boleh nak hamil. Itu lebih tepat. Okay. Lebih tepat. Untuk melahirkan anak tu maksudnya dia dah mengandung. Dia dah mengandung, tak boleh melahirkan anak. Okay, dia lebih tepat tidak boleh menghasilkan zuriat. Itu lebih tepat. Okay, untuk menghasilkan zuriat ini lebih baiklah. Okay. Menghasilkan zuriat itu lebih tepatlah. Okay.
Apabila pasangan suami isteri tak berupaya mempelai zuriat, suami atau isteri atau kedua-dua terus. Kedua-dua mungkin mandul. Jaranglah. Okay. Selalunya salah seorang lah. Ini punca-punca dia kita tengok. Okay. Kita tengok bahagian lelaki dulu. Okey, contoh dia, contoh macam testis, tak boleh buat sperma, gamet jantan dia tak dapat buat. Tak tahulah mungkin apa. Selalunya masalah dengan hormon lah. Hormon lelaki tak cukup. Okay. Bilangan sperma tak cukup. Bilangan dia sikit. Okay, tak cukup bilangan dia. Kualiti yang rendah. Kualiti rendah. Bilangan dengan ni, mungkin orang tu kuat merokok, isap dadah ke, minum minyak ketum ke, kita tak tahulah. Benda-benda yang boleh merosakkan kualiti sperma tersebut. Ataupun mati pucuk. Mati pucuk ni mesti dengar mati pucuk. Mati pucuk ni maksudnya ketidakupayaan si lelaki itu untuk memindahkan sperma ke dalam tubuh perempuan lah. Dia tak boleh nak pindahkan sperma. Zakar tu tak boleh nak memindahkan sperma ke dalam organ seks perempuan. Tak mampu. Jadi ini punca pada lelaki. Okay. Punca pada perempuan, ovari tak dapat buat ovum. Ovum ni benih perempuan lah, gamet perempuan. Ni pun gamet lelaki. Ovari pula tak boleh buat. Yang lelaki testis, perempuan ovari tak boleh. Tiup falopia tersumbat. Tiup falopia tu ingat ni saluran yang saya kata kecil. Macam lidi tu. Ni kalau ovari. Tiup falopia saya boleh tunjuk ke kamu balik lah di setan ni. Tiup falopia. Line slow sikit. Tiup falopia. Di sini tiup falopia. Tiup falopia ni. Ni tiup falopia ni. Tiup falopia ni mungkin tersumbat. Tentang mana ni. Bila tersumbat sini. Ovum yang keluar ni dia sangkut. Ataupun sperma masuk pun tak boleh sampai sebab tersumbat. Ada ketumbuhan ke, kanser ke. Jadi dia tersumbat lah. Dia bukan besar pun. Dia besar lidi penyapu kita tu je. Penyapu puruh di rumah kita tu. Jadi dia sangat halus. Sangat mudah tersumbat. Ada ketumbuhan, ada kanser. Jadi doktor akan cek lah. Doktor boleh scan lah kalau kita ada masalah-masalah tersebut. Uterus yang tidak normal. Uterus tu selalu ni lah. Uterus ni selalu macam ni kan. Ni tiup falopia. Ni uterus ini. Uterus. Ni faraj. Ni faraj. Ni tiup falopia sini. Ni uterus ni. Tak normal. Mungkin dia tak kuat ke. Okay, jadi dia tak normal lah. Sepatutnya dia kuat. Okay. Ada ketumbuhan di dalam uterus. Mungkin di dinding-dinding uterus ni ada ketumbuhan. Jadi fetus tu, embrio tu tak boleh menempel di situ. Ada ketui-ketui ke, ada kasak ke, ada biji-biji benjolan ke. Jadi tak elok lah. Okay. Dan ini masalah kedua-duanya. Lelaki dan perempuan ada masalah ni. Hormon tak seimbang. Hormon testosteron, hormon progesteron pada perempuan tak seimbang. Antara pada perempuan yang menunjukkan hormon perempuan tak seimbang ni, dia punya pitar haid dia. Period dia tidak cantik. Saat ada darah turun, saat tak ada. Saat main lama, saat main sekejap. Saat lama baru nak datang period pula. Jadi hormon dia tak seimbang. Jadi dia mungkin akan menyebabkan masalah sewaktu dia berkahwin nantilah. Okay, jadi benda tu dia kena pantau. Nanti saya akan ajar kamu macam mana nak mengira kita haid dengan betul supaya dapat mengesan hormon dalam badan seseorang perempuan tu seimbang, cantik. Kita akan belajar nanti. Organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Ada juga orang-orang ni, lelaki ataupun perempuan, organ seks dia cacat. Okay, memang daripada lahir dia cacat. Okay, nak buat macam mana? Okay, cacat kan? Ataupun masalah kesihatan, kencing manis. Okay, ataupun masalah buah pinggang ke, okay, serangan jantung ke, masalah saraf ke. Jadi dia menyebabkan dia mandul lah. Ini antara punca-punca dia. So bila kita tahu dah punca macam tu, soalnya pasangan tu akan pergi jumpa doktor lah. Kalau setahun dah kahwin, okay, setahun selalunya tak berjaya, setengah pasangan tu boleh bersabar lagi. Tak apalah, tunggulah 2-3 tahun lagi. Okay, kalau tak dapat juga baru kita jumpa doktor. Setengah tu, setahun tak dapat anak, dia terus nak jumpa doktor. Dia berbincang dengan doktor, doktor akan mengesan lah apa masalah-masalah dia. So dia ada beberapa cara lah untuk mengatasi kemandulan. Okay, doktor akan cek. Contoh kalau seorang perempuan tu, kitar haid dia tak berapa cantik.
Maksudnya hormon dia tak cantik. Kitar haid ni maksudnya dalam kitar haid tu, kalau turun darah haid tu bersama-sama darah haid tu ada ovum. Benih perempuan akan turun, jatuh. Ovum tu mati dah kalau sperma tak masuk. Macam kamu pelajar-pelajar, kamu tak kahwin lagi. Jadi kalau kamu tak kahwin, maksudnya setiap bulan ovum yang keluar daripada ovari kamu, dia keluar sebiji. Bulan ni keluar satu, bulan depan keluar satu. Jadi ovum tu akan mati. Dia akan turun bersama-sama dengan darah haid kamu. Okey, tapi tak nampak dah sebab dia sangat kecil. Jadi kalaulah haid kamu tu, period kamu tu tak seimbang, tak cantik, tunggang langgang, sak mai, sak tak mai, sak mai lama, sak mai sekejap, sak tunggu lama, pula mai pula, on off, jadi tak cantik. Maksudnya dia ada masalah dengan hormon yang mengawal kitar haid kamu. Jadi, doktor akan tanya, kitar haid kamu cantik tak? Cuba bagi berapa hari. Jadi doktor kata kalau tak cantik, mungkin masalah dengan hormon. Doktor akan bagi rawatan hormon. Mungkin doktor akan suntik hormon kat kamu ataupun bagi secara makan supaya mengatur kitar haid kamu supaya jadi cantik. Dan ovum kamu akan keluar cantik lah, benih perempuan. Gamet betina tu akan keluar dengan cantik. InsyaAllah boleh dapat pasangan. Dapat anak pasangan pula. Bagi orang lelaki pun mungkin hormon tak cukup juga. Jadi bila hormon tak cukup menyebabkan sperma yang dihasilkan tidak sihat, tidak ada kualiti, bilangan yang tak cukup. Jadi doktor akan cek, doktor akan tengok bawah mikroskop. Macam mana nak tengok? Kena tengok bawah mikroskop, teropong tengok cukup tak sperma. Sperma ni cantik tak bentuk dia? Ada kepala, ada ekor, bilangan cukup tak? Sihat tak? Cergas tak dia berenang? Jadi kalau tengok dia ada masalah, doktor akan bagi suntikan hormon pada lelaki tersebut. Jadi dia akan cubalah. Okey, itu cara rawatan hormon. Hormon ni apa benda? Hormon ni sejenis bahan kimia lah. Bahan kimia. Badan kita ada dalam ni tapi mungkin tak cukup, mungkin tak seimbang, mungkin tak stabil. Jadi kita akan suntik daripada luar hormon. Okey. Ataupun melalui pembedahan. Okey, pembedahan ni kalau macam tube fallopian tersumbat tadi, jadi doktor akan buat operation lah. Buat operation, doktor akan buang benda-benda tersumbat tu ataupun ductus sperma tersumbat. Ductus sperma tu saluran yang daripada testis tu. Okay, dia ada saluran daripada testis tu, dia masuk sini. Ni zakar, ni ductus sperma ni. Ni pundi kencing. Zakar, okay, ni ductus sperma ni. Ductus sperma tersumbat. Ni tersumbat. Dia tersumbat, jadi doktor akan buat operation lah. Apa benda tersumbat, ketumbuhan ke, kanser ke. Jadi, bila buang tersumbat tu, sperma akan dapat bergerak ataupun mengalir dengan elok lah. Itu secara pembedahan. Semua ni doktor akan x-ray dulu, buat pemeriksaan dengan betul lah. Kita pun buat kaedah persenyawaan in vitro. Ini bagi yang perempuan yang ada tube fallopian tersumbat tadi. Tube fallopian yang besar lidi tersumbat tadi ni, doktor akan keluarkan dia punya ovum daripada ovari. Keluar ni pun bukan mudah lah, kena buat operation. Keluarkan, doktor ambil ovum tu, guna teropong yang halus, suar dalam ovari, tengok betul-betul, dapatkan ovum tu, pada sperma disenyawakan oleh sperma di luar badan. Di luar badan tu maksudnya, doktor akan masukkan dalam satu bekas di dalam makmal macam piring tu. Doktor akan letakkan ovum di situ. Doktor akan masukkan sperma, letakkan sperma di situ. Tulisan huruf sangat. Letakkan sperma. Sini ovum. Jadi doktor akan cek bagi dia bersenyawa, bagi dia jadi zygote. Lepas tu doktor akan masukkan kembali ke dalam uterus wanita. Jadi dia akan membesar di dalam kandungan. Jadi dapatlah anak, insya-Allah boleh berkembang jadi embrio, jadi fetus dan boleh dilahirkan jadi bayi. Itu kalau tube fallopian yang tersumbat. Itu kita panggil persenyawaan in vitro. Persenyawaan in vitro tu juga ada gambar di bawah ni tu dia. Dia ada siap bagi sini. Dicampurkan sperma dan juga ovum. Bukan senang nak kerja ni, nak kena teropong tu. Pilih sperma yang kuat, yang betul, sperma yang aktif, sperma yang berkualiti. Lepas tu nak cari mana ovum, bagi nampak betul-betul ovum yang dapat daripada ovari perempuan tu, ovum yang matang, yang cukup sihat. Baru ditemukan di dalam piring peteri ni.
baru masukkan ke dalam uterus. Masukkan ke dalam uterus lah. Dan dia akan jadi embrio dan jadi fetus dan akhirnya jadi bayi dan boleh dilahirkan jadi dapat bayi lah, dapat baby. Ini kita panggil sebagai bayi tabung uji. Ini kita panggil sebagai bayi tabung uji. Di Malaysia dah banyak dah kejayaan-kejayaan buat bayi tabung uji. Okay, hasil yang sangat merangsangkan lah bagi pasangan-pasangan yang sukar mendapat anak. Okay, ini bayi tabung uji. So, kita belajar 3 kaedah untuk mengatasi kemandulan. Jadi, pasangan-pasangan yang tak dapat anak tu, dia ada cara lah. Tapi dengan syarat, dia kena tahu apa masalah dia. Dia masalah hormon kah? Masalah tersumbat kah? Masalah sperma ada masalah kah? Jadi, doktor akan cek dulu dan doktor akan syorkan mana-mana cara yang sesuai. Baru dapat anak. Baru kemandulan tu dapat diatasi. Jadi kalau kahwin lama-lama nanti tak dapat anak, janganlah rasa risau. Kenalah ada doa samalah. Okay, janganlah tulis dalam sign nanti. Apakah cara untuk mengatasi kemandulan? Selalulah berdoa kepada Allah. Bukanlah saya tak boleh bagi markah, tapi dalam sains kita kena jawab cara sains lah. Okay, setakat tu faham tak? Nak mengatasi kemandulan. Boleh faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, sikit lagi. Tetapi dalam tu jangan kita lupa ada orang-orang yang pula okay, dia nak cegah hamil pula. Okay, macam saya abang tadi, mungkin doktor kata puan dah buat operation. Tahun ni puan melahirkan anak secara pembedahan. Okay, secara pembedahan, jadi bila buat pembedahan, puan tak boleh mengandung selama 3 tahun ataupun puan dah tak boleh mengandung, puan tak boleh hamil. Kalau puan hamil, bahaya kepada bahagian perut puan ke, uterus puan akan terkoyak ke, puan mungkin tercedera atau mungkin boleh menyebabkan kematian. Jadi kena cegah kehamilan, tak boleh hamil. Ataupun mungkin keluarga tu nak merancang keluarga, anak dah ramai. Zaman-zaman COVID sekarang ni, pendapatan terjejas, suami tak ada kerja, isteri tak ada kerja, jadi nak kurangkan masalah. Kalau anak ramai, duit tak cukup, jadi cukuplah anak kita, takat 2 orang cukuplah, nanti tak mampu kita nak sara. Jadi itu antara sebab-sebab kita boleh mencegah kehamilan. Dia ada beberapa cara untuk cegah hamil. Kita panggil ni teknik merancang keluarga, family planning, rancang. Kadang-kadang nak cegah hamil ni bukan untuk selama-lamanya. Mungkin kita cegah hamil untuk 5 tahun. Lepas tu, lepas 5 tahun, kita ambil balik. Kita usaha balik untuk dapat anak. Contoh macam orang belajar. Okay, dia kahwin-kahwin. Lepas tu, dia nak sambung belajar di universiti. Jadi, kalau dia hamil, dia mengandung, dia susah nak belajar. Jadi, mungkin suami dia kata, okeylah, jangan mengandung lagi. Lepas habis belajar 3 tahun, baru hamil, baru mengandung. Itu kita rancang, kita cegah hamil sementara. Jadi, ada beberapa cara yang kita boleh tengok, nak sementara ataupun nak selama-lamanya. Cara yang pertama, menggunakan pil pencegah kehamilan. Orang panggil pil perancang. Pil perancang ni makanlah. Dia mencegah hamil dengan cara dia menghalang proses pengovulan. Maksudnya, halang ovum dibebaskan. Ovum tak keluar lah. Okay? Ataupun halang proses, nama dia proses ovulasi. Ini proses ovulasi. Ovum dibebaskan. Jadi ovum tak keluar. Bila tak ada ovum, tak ada benih perempuan, benih lelaki, kalau masuk dalam tu pun tak jumpa ovum, macam mana nak dapat anak? Jadi kalau makan pil penyegah hamil ni tak ada ovum, jadi tak dapatlah anak. Jadi hamil tu dicegah lah. Jadi agak-agak pil pencegah kehamilan ni kaedah sementara ke kaedah tetap untuk mencegah hamil? Sementara. Ya, bagus. Sementara sahaja. Doktor akan syorkan. Dia ada cara makan dia. Saya pun tak tahu cara makan dia. Bukan cara makan nganga masuk mulut je lah. Tapi maksudnya aturan dia. Mungkin doktor kata you makan ubat ni setiap hari ke, seminggu selepas period, selepas datang haid ke. Saya tak pasti yang tu sebab untuk kamu, sains,
Kamu belajar macam ni, fungsi dia. Macam mana dia cegah hamil? Dia cegah dengan cara mengelakkan organ dibebaskan. Cukuplah setakat tu. Cara yang kedua untuk mencegah hamil adalah cara memasang implan. Implan ni macam ni, masukkan dalam badan. Kawan saya ada isteri dia buat macam ni. Dia cucuk dekat lengan dia. Implan ni dia masukkan dalam tu. Dia pun menghalang ovari dari menghasilkan ovum. Lebih kurang sama lah dua ni. Lebih kurang sama. Dia cucuk dalam ni. Implan ni pun dia pun ambil masa ni pun mungkin 3 hingga 4 tahun. Tengoklah. Mungkin tengok pada jenis bahan yang dimasukkan. So ini boleh dikeluarkan balik daripada tubuh badan. Implan ni sementara ke tetap? Agak-agak. Sementara ke tetap? Ekal, Putri, Asif. Sementara ke tetap implan ni? Sementara. Ya, sementara sahaja. Kalau dah rasa okey, cabutlah, keluarkanlah. Ini penggunaan kondom. Ini pencegah hamil ni selalunya perempuan lah. Perempuan yang makan pil ni, lelaki tak makan. Ini perempuan. Ini perempuan. Ini pun perempuan. Lelaki tak pakai benda ni. Kesian kawan perempuan. Perempuan pakai benda ni juga. Kondom. Kondom ni orang lelaki. Dipakai pada zakar lelaki. Sebelum persetubuhan. Semua orang tahu kot persetubuhan. Hubungan antara lelaki dan hubungan antara suami dengan isteri lah. Persetubuhan. Bila ada persetubuhan, barulah sperma tu boleh masuk ke dalam faras. Tetapi bila pakai kondom ni, kita pakaikan dekat zakar lelaki, jadi sperma tu tak boleh masuk ke dalam organ seks perempuan, tak boleh masuk dalam faras sewaktu ejakulasi. Ejakulasi ni maksudnya sperma tu dikeluarkan lah, dia terkeluar, terpancut keluar. Jadi waktu dia keluar, dia macam ada menutup di sini. Keluar, jalan ditutup, harap maklum. Jadi tak boleh lah sperma tak masuk dalam tubuh perempuan. Ini lelaki. Saya ada juga dengar kondom perempuan, tapi saya tak berapa berani nak share dengan kamu sebab itu bukan di dalam silibus kita dan itu pun tak berapa confirm jenis dia yang macam mana. Jadi kita tahu kondom ni pakai untuk lelaki cukup lah. Lelaki. Ini tetap ke sementara? Sementara saja. Jadi kalau tak mau pakai, tak payahlah. Kondom ni juga antara jalan yang baik untuk mengelakkan penyakit, sebaran penyakit AIDS. HIV AIDS. Jadi bila pakai ni, dia mengelakkan daripada tersebarnya virus HIV lah. Pada lelaki. Lah ni di Malaysia pun banyak dijual-jual dengan mudah. Sampai memeningkan kepala. Di McD, di 7E pun dijual, di pasar-pasar raya dijual dengan mudah, di kaunter-kaunter. Kadang-kadang kita pun risau, kita tengok banyak disusun-susun dengan mudah. Jadi sebab itulah boleh jadi masalah kepada masyarakat kita. Kadang-kadang mereka beli ni, mereka bawa, mereka punya awet, mereka pergi mana-mana, mereka gunakan benda ni. Jadi itulah masyarakat kita punya masalah sekarang. Dia menggunakan ni untuk cara yang tidak betul, cara yang tidak sihat. Ini jangan dilakukanlah oleh kamu, jangan buat. Dalam Islam pun memang tak boleh buatlah, haram. Alat kontraseptif dalam uterus. Ni bila sebut dalam uterus ni mestilah orang perempuan. Banyak ni orang perempuan punya cara untuk cegah hamil. Orang perempuan juga ada masukkan di dalam ni. Ini faras. Dia masukkan alat ni. Dia masukkan, doktor jolok masuk di dalam tu. Ini tiup falopio ni. Ni tiup falopio. Ni tiup falopio. Doktor jolok masuk alat ni, dia boleh keluarkan ni, ada macam tali. Jadi bila keluar pun, dia mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Macam mana dia boleh tempelkan? Kan kalau ikutkan sperma, bila sperma masuk, ada pibran ni, tapi bila dia senyawakan di sini, bila dia nak turun bawah, dia tak boleh, dia sangkut. Dia menetang ni. Sepatutnya dia nak turun tempel di sini lah. Tapi dia tak boleh sebab dia terhalang oleh alat IUCD inilah. Dia menghalang
penempelan ovum yang telah disenyawakan. Okey. Kaedah ni sementara ataupun tetap? Sementara juga bagus. Dia boleh dikeluarkan tetapi susah sikit lah. Mungkin ya sementara. Tapi mungkin susah sikit lah. Mungkin doktor yang akan buat untuk kita lah. Okay, taklah mudah-mudah kita boleh buat sendiri. Okay. Ada lagi cara. Ini cara vasektomi. Vasektomi ni kena fikir habis lah bila nak buat. Okay, kita ductus sperma ni kita potong dan kita ikat. Ni testis. Testis lelaki lah, perempuan tak ada testis. Lepas tu dia potong dan dia ikat. Potong, lepas tu ikat dua-dua kali. Tak boleh ikat sebelah sebab testis ada dua. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Kena buat dua-dua lah. Kalau buat satu saja tak acik lah. Ada lagi sperma boleh keluar. So boleh ikat dan potong. Jadi perbedahan sperma yang supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Sperma tu tak boleh nak disimpan. Kalau tidak sperma tu akan main, dia akan simpan. Simpan di sini lah. Okay. Tapi bila dah tu tak ada lah. Sperma tu testis akan buat juga. Tapi sperma tu yang bila dibuat tu dia akan hilang macam tu lah. Okay, dia akan hilang. Ataupun diuraikan. Hilang macam tu lah. Habis gitu lah. Okay, ini untuk lelaki. Jadi kalau nak buat ni kena fikir baik-baik. Sebab ini adalah teknik sementara ataupun kekal. Kekal. Jadi kalau nak buat nanti fikir habis nak, fikir baik-baik nak. Haikal, Ikhwan, nak buat fikir baik-baik. Sebab bukan boleh buat selalu-selalu. Minggu ni doktor saya nak potong dengan ikat. Minggu depan saya main doktor sambung balik lah doktor nak. Tak boleh. Mungkin boleh tapi kos dia menelan kos mungkin berpuluh-puluh ribu lah. Bukan senang nak buat kerja ni. Kita mungkin membawa risiko lah. Mungkin risiko jangkitan kuman, kecederaan, sakit, kita tak tahulah. Sebenarnya ini memang orang nak, orang kata apa? Bagi mandul terus lah. Kita panggil dia vasektomi. Vasektomi. Dan satu lagi pada perempuan pun boleh juga kalau nak potong. Perempuan kita panggil sebagai ligasi. Ligasi. Ini perempuan. Perempuan. So perempuan ni kadang-kadang kita keliru. Kadang-kadang kalau soalan ligasi dengan vasektomi ni mana satu? Tak perempuan. Jadi cara dia senang saja. Kamu ingat huruf L. G-I-R. Girl. Ingat huruf L. Ini cara saya lah supaya kita tidak terkeliru. Huruf L. Girl. Jadi kalau soalan jadi kamu tak akan tersilap dah. Bila ada huruf L. Ligasi adalah perempuan. Yang V ni adalah lelaki, vasektomi. Kadang-kadang saya pun tersilap. Okay? Tapi sebab saya terror, jadi saya tak silap sangat lah. Alright. Saya tengok kalau perempuan dia potong apa? Perempuan dia potong tube fallopian. Sama lah kiri dan kanan. Ni ovari. Jadi ovum bila keluar sini, tak boleh pergi. Awas jalan ditutup. Kesulitan amat dikesali. Harap maklum. Sila berpatah balik. Tak ada patah balik. Dia terurai di situ. Habis macam tu saja. Jadi ini teknik kekal ke teknik sementara? Kekal. So bagi setengah perempuan, contoh setengah perempuan bila isteri dia nak melahirkan anak, ini contoh perut perempuan macam ni, perut macam ni. Bila bayi ni dah besar di dalam ni, nak dilahirkan dah, ni kepala dia nak keluar ke sini. Mungkin mereka ada bincang pasangan suami isteri. Dia cakap kat isteri dia, okeylah kita dah tak nak anak, kita tak nak hamil dah. Jadi terus buat operation. Waktu nak melahirkan anak tu, terus buat pembedahan di sini siap-siap. Buat pembedahan siap-siap. Maksudnya sakit sekali je waktu nak melahirkan anak kita yang akhir ni, anak kita yang ketiga ni, suruh doktor buat operation siap-siap. Potong, ikat siap-siap. Jadi senanglah, tak payahlah nak tunggu 3-4 tahun macam ni baru mai jumpa doktor. Jadi banyak kali kerja. Bising lori sampah, petik sampah. Ini juga dia petik sampah. Okay, kedua-dua tube fallopian dipotong, diikat supaya sperma tidak diserap ovum. Okay. Itu sajalah yang saya nak cerita dekat kamu.
bab pemeriksaan kesihatan ni kamu boleh baca sendiri kot, macam kanser rahim, kanser cervix, kanser prostat pada lelaki, kena sentiasa cek lah, jumpa doktor selalu. Okay. Pencegahan kehamilan pun kena guna teknik yang betul, bukan boleh ikut suka kita je lah. Ini kamu boleh baca sendiri lah. Pada usia 40 tahun ni selalunya setiap orang digalakkan membuat pemeriksaan kesihatan. Macam saya dah umur saya 40, 43, 44 pun saya belum lagi membuat pemeriksaan kesihatan seluruhnya. Cek jantung, cek paru-paru, cek buah pinggang, cek hati saya kena buat. Tapi tak pipi lagi. InsyaAllah minta saya sihat selalulah. Setakat itu faham tak apa yang kita bincang ini? Okey, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita bincang latihan? Sesat je latihan tu. Okay, jom kita bincang latihan Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.